Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberi sedikit pengenalan tentang mekanisme yang terlibat, iaitu potensi aksi. Tubuh kita memerlukan suatu sistem untuk mengkoordinasikan atau mengawal seluruh aktiviti badan. Hal ini melibatkan beberapa sistem, iaitu salah satunya sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menghantar, menerima dan mentafsirkan impuls ke seluruh badan. Aksi merupakan suatu proses yang terjadi secara urutan dengan pantas yang mengurangkan dan membalikkan potensi membran, kemudian mengembalikan semula dalam keadaan rehat. Mekanisme yang terlibat potensi aksi. Impuls ialah gelombang caj positif yang dialirkan di sepanjang akson dan dimulakan apabila terdapat rangsangan pada hujung saraf atau neuron yang lain. Penghantaran impuls ialah melibatkan pergerakan ion melalui membran plasma dan ianya menggunakan pump melalui pengangkutan aktif. Terdapat dua ion yang terlibat dalam potensi aksi ini, iaitu ion natrium yang berada di luar sel dan ion kalium yang berada di dalam sel. Seterusnya, berlaku di bahagian akson yang terdedah, iaitu di nodus Ranvier. Akhir sekali, terdapat beberapa keadaan utama, iaitu resting potential, acting potential dan refractory period. Resting potential adalah neuron yang berada dalam keadaan rehat, di mana neuron tersebut tidak mempunyai sebarang impuls. Ini dibuktikan kerana setiap pump ion tertutup. Semasa resting potential, terdapat dua ion, iaitu ion natrium dan ion kalium. Semasa resting potential berlaku, di mana neuron tidak menerima sebarang impuls, di luar axon membrane terdapat ion natrium yang bercaj positif, manakala di dalam axon membrane terdapat ion kalium yang bercaj negatif. Rajah menunjukkan di mana keadaan resting potential berlaku, iaitu kalium berada di dalam axon membrane dan di luar axon membrane terdapat ion natrium. Ketika proses ini berlaku, sodium potassium pump tertutup kerana ion kalium dan ion natrium tidak bergerak kerana tidak menerima sebarang impuls. Hal ini dikatakan kerana neuron berada dalam keadaan rehat. Voltasi membrane adalah negatif 70 mm Walton. Keadaan axon ketika neuron dirangsang dengan kuat menyebabkan saluran ion Na+ terbuka dan ion-ion Na+ menembusi ke dalam membran. Oleh itu, muatan dalam membran berubah daripada negatif menjadi positif dan membran luar menjadi lebih negatif. Kepekatan di luar dan di dalam membran juga turut berubah. Polarasi membran pada masa itu negatif 55 hingga negatif 50 mW. Keadaan tersebut dipanggil depolarisasi. Apabila rangsangan telah melalui bahagian tersebut, fasa repolarisasi akan berlaku. Muatan dalam membran axon akan kembali negatif dan muatan luar menjadi positif. Hal ini kerana ion K+ di dalam keluar sehingga menjadi negatif. Intrasel yang positif menghalang Na+ keluar. Kedudukan ion pada masa itu tidak sama seperti keadaan rehat. Di sini saya simpulkan fasa depolarisasi akan berlaku apabila terdapat rangsangan pada axon, manakala fasa repolarisasi akan berlaku apabila rangsangan telah melalui axon. Apabila pegangan ini melebihi, maka saluran neutron akan terbuka. Ia akan bergerak dalam polariti intraselular, beralih daripada negatif ke arah positif. Ia dikenali sebagai fasa depolarization. Tindakan potensial ini mencapai kemuncak, saluran natrium akan tutup, bahagian dalam neuron akan positif. Saluran kalium buka manakala saluran natrium tutup. Kalium bergerak keluar dan membentuk polar negatif di dalam. Ia dikenali sebagai fasa repolarization. Banyak kalium keluar daripada neuron dan menyebabkan membran menjadi fasa hyperpolarization, iaitu ke negatif 80.
voltan akan pergi ke resting potential. Semasa keadaan hyperpolarization, neuron tidak boleh dirangsang. Pintu Killian tutup dan dipulihkan kepada resting potential. Sebarang rangsangan yang melebihi boleh mencetuskan action potential. Refractory period adalah satu proses untuk mengembalikan fasa repolarisasi kepada resting potential, yang mana kedudukan ion natrium dan kalium adalah terbalik. Semasa proses ini berlaku, voltan menurun sehingga negatif 80 kerana pam kalium tidak tertutup dan kalium bergerak keluar daripada sel lebih daripada keperluan untuk keseimbangan polarisasi, menyebabkan cas selalu negatif dan dipanggil sebagai hyperpolarisasi. Semasa proses ini berlaku, akson tidak akan menerima sebarang rangsangan. Pada akhirnya, semua pam akan tertutup dan menyebabkan semua ion natrium dan kalium kembali ke tempat asal, iaitu resting potential. Di sini saya akan meringkaskan semua keadaan utama potensi aksi dalam bentuk jalur ini. Terdapat tiga. Yang pertama adalah resting, di mana keadaan berubah menjadi polarisasi. Oleh itu, keadaan membran akson dari luar akan bercas positif, manakala di bahagian dalam pula bercas negatif. Nilai voltan yang terhasil pada fasa resting adalah negatif 70 voltan. Fasa yang kedua adalah action. Dengan itu, keadaan yang terlibat semasa rangsangan berlaku ialah depolarisasi dan repolarisasi. Keadaan bagi membran akson dari luar untuk keadaan depolarisasi bercas negatif, manakala dalam pula bercas positif. Sebaliknya, bagi keadaan repolarisasi, membran akson di bahagian luar pula berubah ke cas positif dan di kawasan luar bercas negatif. Oleh itu, nilai voltan yang bakal terhasil semasa dalam keadaan depolarisasi dan repolarisasi adalah positif 35 voltan. Fasa yang terakhir adalah refractory. Keadaan ini dipanggil sebagai hyperpolarisasi, di mana keadaan membran akson akan kembali pada fasa resting, iaitu di bahagian luar akan bercas positif dan di bahagian dalam bercas negatif. Dengan itu, nilai voltan yang terhasil pada fasa refractory adalah bercas negatif 80 voltan.